Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak pelajar sekalian? Ustazah doakan semoga semuanya berada di dalam keadaan sihat sejahtera di samping keluarga tersayang. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih diberi umur yang panjang untuk kita meneruskan pembelajaran pada hari ini. Murid-murid yang dikasihi sekalian, sebelum kita memulakan pembelajaran kita pada hari ini, marilah sama-sama kita memohon keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jom bersama Ustazah kita baca doa belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wahai Tuhan kami, bukakanlah ke atas kami hikmahmu dan bentangkan ke atas kami gedung rahmatmu, wahai Tuhan yang Maha Pengasih. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran Pendidikan Islam tahun 6 bidang sirah. Tajuk yang akan Ustazah mengajar pada hari ini ialah Perkembangan Islam selepas pembukaan Kota Mekah. Murid-murid bolehlah merujuk buku teks Pendidikan Islam muka surat 149, 150, 151, 152 dan 153. Baiklah murid-murid yang Ustazah sayangi sekalian, sebelum kita meneruskan pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita lihat terlebih dahulu objektif pembelajaran. Objektif yang pertama, murid dapat menerangkan strategi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas pembukaan Kota Mekah. Objektif yang kedua pula, murid dapat menjelaskan cabaran yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas pembukaan Kota Mekah. Objektif yang ketiga, murid dapat menganalisis kesan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas pembukaan Kota Mekah. Dan objektif yang keempat, murid dapat merumus dan mengaplikasikan iktibar daripada perkembangan Islam pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas pembukaan Kota Mekah. Murid-murid sekalian, mari kita perhatikan dan telitikan peta yang Ustazah paparkan ini. Dalam peta tersebut, yang berwarna hijau menunjukkan negara Islam. Manakala yang bertanda merah pula ialah merupakan negara yang lebih kurang 10 hingga 19% rakyatnya beragama Islam. Dan yang bertanda kuning pula menunjukkan 0 hingga 9% penghuni atau rakyatnya beragama Islam. Dengan ini jelas menunjukkan bahawa Islam telah tersebar dengan begitu meluas ke seluruh dunia. Baiklah, murid-murid yang dirahmati Allah sekalian, mari kita lihat strategi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah dan kesannya. Strategi yang pertama ialah mengukuhkan negara Islam, iaitu membentuk masyarakat mengikut acuan Islam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghapuskan amalan jahiliah seperti penyembahan berhala dan hidup mementingkan kabilah serta keturunan. Baginda juga melengkapkan kaum muslimin dengan ilmu agama, menekankan amalan tidak mensyirikkan Allah, taat kepada Nabi, mengukuhkan persaudaraan Islam dan menjauhi larangan seperti membunuh dan berzina. Baginda juga memperkasakan ekonomi umat Islam. Baginda turut mengutuskan pemungut zakat dan jizyah kepada kabilah-kabilah dan negeri-negeri yang dikuasai Islam. Manakala strategi yang kedua pula ialah menekankan tanggungjawab berdakwah. Peranan menyampaikan kebenaran Islam dipikul oleh setiap Muslim sama ada lelaki atau perempuan.
Baginda juga turut menekankan supaya saling berganding bahu mempertahankan kesucian Islam daripada ancaman musuh. Dan strategi yang ketiga ialah menjalinkan hubungan luar, iaitu menghantar utusan dan gubernur. Para utusan Nabi dihantar kepada kabilah-kabilah Arab dan ditugaskan berdakwah serta menyeru mereka agar memeluk Islam. Para gubernur dilantik untuk dihantar ke negeri-negeri yang dikuasai Islam dan ditugaskan untuk berdakwah serta mengajar tentang ajaran Islam. Dan seterusnya, menerima kedatangan delegasi-delegasi kabilah Arab. Baginda menerima kunjungan mereka yang berhasrat untuk memeluk Islam. Baiklah, murid-murid sekalian, mari kita lihat pula kesan daripada dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kesannya terbentuk masyarakat Islam yang teguh akidahnya, hidup bersatu padu, aman dan damai. Manakala kesan yang kedua pula ialah negara Islam semakin kukuh kerana setiap Muslim sanggup berkorban tenaga dan harta demi mempertahankan kesucian Islam dan negara. Dan kesan yang ketiga, ramai yang memeluk Islam kerana setiap orang berperanan menyebarkan Islam dan pengaruh Islam semakin meluas di semenanjung Arab. Kawan-kawan nak tahu tak apa itu jizyah? Jizyah ialah cukai yang dibayar oleh rakyat bukan beragama Islam yang bernaung atau tinggal di negara Islam. Murid-murid semua tahu tak? Setiap kali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah, pasti ada cabarannya. Jom kita lihat cabaran berdakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak cabaran yang dihadapi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ketika berdakwah. Antaranya ialah yang pertama, menghadapi penentangan bersenjata daripada musuh Islam. Penentangan berlaku akibat kemarahan dan rasa tidak puas hati melihat kejayaan Islam membuka kota Mekah. Mereka juga berasa terancam dan mahu menyekat pengaruh Islam. Maka tercetuslah beberapa peperangan seperti Perang Hunain dan Perang Tabuk. Apa itu Perang Hunain? Mari kita lihat peperangan Hunain. Ia berlaku di Hunain pada tahun ke-8 Hijrah. Peperangan ini tercetus apabila kabilah Hawazin dan Bani Thaqif tidak berpuas hati dengan kemenangan Islam dan berasa terancam. Bilangan kaum muslimin seramai 12,000 orang. Tentera musuh pula membawa anak, isteri dan harta benda bersama-sama dengan mereka. Peperangan ini berakhir dengan kemenangan pada pihak muslimin. Selepas peperangan ini, ramai daripada mereka memeluk Islam, termasuklah Malik bin Auf yang mengetuai peperangan ini. Perang Tabuk. Apa itu Perang Tabuk? Okey, mari kita lihat. Ia berlaku di Tabuk pada tahun ke-9 Hijrah. Peperangan ini tercetus apabila kerajaan Rom berasa terancam dan mahu menyekat pengaruh Islam yang semakin meluas. Bilangan kaum muslimin seramai 30,000 orang, manakala bilangan musuh adalah seramai 40,000 orang. Peperangan ini berakhir dengan kemenangan di pihak muslimin tanpa berlakunya pertempuran setelah Allah mencampakkan rasa gerun dan takut di hati musuh. Baiklah, seterusnya kita lihat pula cabaran berdakwah yang kedua, iaitu menghadapi golongan munafik. Golongan munafik ialah mereka yang berpura-pura Islam dan tinggal bersama-sama dengan kaum muslimin. Golongan ini selalu mencari jalan untuk melemahkan kekuatan umat Islam. Antaranya ialah sentiasa memberikan alasan dan menolak apabila diminta berganding bahu mempertahankan agama dan negara.
Golongan munafik ini juga menjalinkan hubungan dengan Raja Rom untuk bersama-sama melemahkan umat Islam. Golongan ini juga turut membina Masjid Dirar dengan tujuan menyaingi Masjid Quba dan memecah belahkan kaum muslimin. Kawan-kawan tahu tak? Kita mestilah berusaha menyampaikan kebenaran Islam. Murid-murid yang Ustazah kasihi sekalian, jom kita lihat pula iktibar daripada perkembangan dakwah Islam. Iktibar yang pertama ialah kita hendaklah melaksanakan tanggungjawab berdakwah menyebarkan kebenaran Islam kepada semua. Tugas berdakwah ini mestilah disertai dengan ilmu, perancangan dan cara yang berhikmah. Iktibar yang kedua pula, kita hendaklah memelihara kesatuan dan kesepaduan umat Islam dan rakyat Malaysia kerana dengannya negara akan stabil dari sudut politik, sosial dan ekonomi. Dan iktibar yang ketiga, musuh Islam sentiasa mencari kelemahan orang Islam. Oleh itu, kita mestilah menuntut ilmu dengan bersungguh-sungguh kerana dengan ilmu kita dapat menangkis dakwah-dakwah daripada musuh Islam. Baiklah, sebagai rumusannya, dengan pertolongan Allah dan pengorbanan Nabi Muhammad SAW serta para sahabat, kini Islam telah berkembang ke seluruh dunia. Alhamdulillah, selesailah sudah pembelajaran kita pada hari ini untuk tajuk perkembangan Islam selepas pembukaan Kota Mekah bidang sirah. Ustazah harap murid-murid semua dapat memahami dan mengetahui dengan lebih jelas tentang perkembangan Islam selepas pembukaan Kota Mekah ini. Semoga perkongsian Ustazah ini memberi manfaat kepada anda semua. Terima kasih kerana sudi menonton video Ustazah ini. Seperti biasa, jangan lupa tahu di bahagian description video Ustazah ini, Ustazah ada sediakan soalan kuis berbentuk Google Form. Murid-murid bolehlah menjawabnya nanti sebagai latihan pengukuhan. Kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.